Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa khabar? Jumpa lagi kita hari ini dalam kelas pendidikan Islam dalam bidang jawi. Hari ini kita akan belajar tentang sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan sunat ab'ad. Sunat ab'ad ialah amalan yang dituntut. Amalan yang dituntut. Jika ditinggalkan, diganti dengan sujud sahwi. Contohnya, membaca doa kunut. Baca doa kunut dia bukan perkara wajib dalam salat. Dia adalah perkara sunat yang dituntut. Tetapi sekiranya kita tinggalkan, kita digalakkan untuk sujud sahwi. Okey, mari kita lihat perkara-perkara dalam solat. Perkara sunat ab'ad. Apa dia perkara sunat ab'ad ini? Contohnya adalah duduk dan membaca tahiyat awal. Duduk dan membaca tahiyat awal. Kemudian membaca selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat awal. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Kalau dalam tahiyat awal, membaca selawat ke atas Nabi, tahiyat awal. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kalau dalam tahiyat akhir, disunatkan membaca selawat ke atas keluarga Nabi. Kalau tadi Allahumma salli ala Muhammad, apabila keluarga Nabi kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, perkara sunat ab'ad yang seterusnya adalah membaca doa kunut dalam solat subuh. Jadi, kalau tidak hafal solat subuh, doa kunut dalam solat subuh tidak hafal, kena solat. Kemudian kita tukar, kita ganti dengan sujud sahwi. Okey, seterusnya berdiri semasa membaca doa kunut. Membaca doa kunut dalam solat subuh, selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad semasa dalam kunut. Okey, seterusnya kita lihat apakah maksud solat sunat hay'ah. Sebut sunat hay'ah. Sunat hay'ah ialah amalan yang dituntut. Amalan sunat yang dituntut jika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Itu bezanya. Kalau sunat ab'ad kita tinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunat hay'ah tidak perlu sujud sahwi. Contohnya membaca doa. Okey, mari kita tengok. Sunat hay'ah ni terbahagi kepada dua. Sunat dalam perbuatan dan sunat dalam bacaan. Mari kita tengok sunat hay'ah dalam perbuatan. Okey, melihat tempat sujud. Melihat tempat sujud. Jadi, kalau kita solat, kita tengok tempat sujud tu, lihat sujud, tempat sujud, iaitu sejadah. Kita tengok tempat sujud, kita dapat pahala. Sebab itu perkara sunat. Okey, tapi beza dengan kalau kita sembahyang di Mekah, tak payahlah kita tengok tempat sujud. Kalau kita sembahyang depan dengan Baitul dengan Allahumma salli Muhammad. Kalau kita sembahyang depan Kaabah, kita tengoklah Kaabah sebab lagi dapat pahala, ada rahmat di situ. Okey, kemudian mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, iktidal dan bangun selepas tahiyat awal. Maksudnya kalau sembahyang Allahu Akbar, ini yang pertama yang takbiratul ihram. Yang pertama Allahu Akbar. Angkat tangan ini dikira sebagai sunat hay'ah. Hay'ah ni maksudnya dia ringan, tetapi ringan Allahu Akbar. Jadi kalau kita buat, kita dapat pahala. Masa rukuk pun Allahu Akbar. Bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah.
perbuatan mengangkat tangan inilah yang disebut sebagai sunat hai'ah. Berat ke tangan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kamu nampak ada orang sembahyang disebut saja, dia sudah begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh ke tidak? Sah ke tidak sembahyangnya? Sah, sebab itu angkat tangan itu bukan perkara wajib, dia perkara sunat. Jadi bila sunat kita buat, kita akan dapat pahala. Orang yang salat tu dia sembahyang rukuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, tanpa mengangkat tangan, sah solatnya, tetapi tidak mendapat pahala. Jadi kalau mau pahala, rajin-rajinlah buat perkara sunat. Bukan berat pun angkat tangan ni, ringan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, kemudian meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri. Ini tangan kiri, ini tangan kanan. Letak. Ini pun dapat pahala. Ini pun dikira sebagai sunnah. Meletakkan kedua tangan di atas paha ketika tahiyat awal. Jadi kena letak tangan di paha ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir. Itu perkara sunat. Kemudian duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk itu pun dikira sebagai dapat pahala. Jadi kalau orang sakit atau orang duduk di atas kerusi, mereka tidak akan dapat duduk iftirash dan duduk tawarruk. Tapi itu bukan perkara wajib. Siapa yang mampu melakukannya maka akan dapat pahala. Kemudian memalingkan muka ke kanan dan kemudian ke kiri ketika beri salam. Itu juga adalah perbuatan sunnah. Maksudnya kalau orang tidak, dia bagi salam saja, Assalamualaikum warahmatullahi, dia habis solat, tapi dia tidak memalingkan mukanya ke kanan dan ke kiri, sah solatnya, tetapi tidak mendapat pahala perbuatan memalingkan muka ke kanan dan memalingkan muka ke kiri. Baik, jadi coba lihat perkara-perkara itu. Sunat itu berat atau tidak? Susah atau tidak kita lakukan? Jadi kalau rasa tidak susah ataupun susahkah rasanya, tidak susah kan? Jadi marilah kita bersama-sama melakukan perkara-perkara sunnah agar kita dapat pahala, dapat menambah pahala. Baik, seterusnya kita lihat sunat hai'ah dalam bacaan. Melafazkan takbir intiqalat. Apa dia takbiratul intiqalat? Kalian tadi usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Kemudian kita rukuk. Allahu Akbar. Angkat tangan, melafazkan itulah setiap mengganti perbuatan rukun itu dipanggil takbiratul intiqalat. Bangun daripada sujud, Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar, itu adalah takbiratul intiqalat. Kita sebut Allahu Akbar itu juga dikira sebagai sunnah. Jadi bila kita melakukan perkara sunnah, kita dapat pahala. Terusnya, membaca isti'azah sebelum membaca Fatihah dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Apa dia isti'azah? Isti'azah juga dikenali sebagai ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum baca Fatihah tu jangan baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, jangan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah tu dapat pahala. Kemudian lepas baca Fatihah, waladdallin. Amin. Amin itu dapat pahala, dapat sunnah hai'ah. Kemudian membaca doa iftitah. Apa dia doa iftitah? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiyah. Itu baca doa iftitah. Jadi sesiapa yang tidak hafal doa iftitah kena juga solat, sebab doa iftitah itu bukan wajib, dia cuma sunat. Walau bagaimanapun, setelah kita istiqomah melakukan solat, kita hendaklah belajar menghafal perkara doa-doa dalam solat. Seterusnya, membaca surah selepas Al-Fatihah dan dalam rakaat pertama dan juga kedua. Pada rakaat pertama dan kedua. Jadi maksudnya bila kita solat, selepas baca Fatihah, kita baca surah itu dapat pahala. Jadi siapa-siapa yang tidak baca apa-apa surah, solatnya tidak batal, kerana itu cuma sunnah. Kemudian menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan pada rakaat
baca Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat maghrib, subuh, maghrib dan isya. 3 solat nih, dan juga solat Jumaat. Maksudnya dinyaringkan, dikeluarkan, kita dengar suara itu. Okey. Seterusnya, mari kita tengok lagi apa sunat hay'ah dalam bacaan. Membaca tasbih ketika rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita baca tasbih itu, kita akan dapat pahala dan juga sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi, apa yang kamu faham? Rukuk, sujud itu perbuatan. Mesti dilakukan, rukun. Tidak dibuat, solat batal. Jadi siapa yang rukuk sahaja tetapi tidak membaca tasbih, sahkah solatnya? Sah, kerana bacaan dalam rukuk dan sujud itu bukan rukun, tetapi cuma sunnah. Tapi kenalah hafalkan, bukan susah. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal azim bihamdi. Kemudian kita tengok membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangun daripada rukuk. Tadi ini takbir intiqalat rukuk. Allahu akbar. Kemudian dalam rukuk dia bangun sami Allahu liman hamidah. Dia bangun daripada rukuk, iktidal tu angkat tangan sudah dapat pahala. Sami Allahu liman hamidah. Baca lagi dapat pahala. Kemudian membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tidak hafal. Itu bukan perkara wajib, tetapi kena belajar. Sebab itu doa. Setiap solat tu adalah doa. Membaca selawat Ibrahimiyah. Apa Ibrahimiyah ni? Kama sallaita ala Ibrahim. Yang ada perkataan Ibrahim itu namanya selawat Ibrahim. Kemudian memberi salam yang kedua. Yang pertama ni wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke kiri itu, yang kedua itu adalah sunnah. Okey. Baik, mari kita buat latihan. Buka buku aktiviti muka surat 92. 92. Okey. Kita tengok tulis sunat ab'ad. Tulis sunat ab'ad ataupun sunat hay'at. Tulis sunat hay'at ataupun sunat ab'ad. Mana ni? Dia kena lihat keluar ni kejap ya. Kejap. Okey, baiklah, mari kita isi latihan ini. Tulis sunat ab'ad dan sunat hay'at pada perkataan di bawah. Yang pertama, membaca doa iftitah. Jawab, kita tulis sunat ab'ad ke sunat ab'ad. Itu jawapannya ya. Kita tengok mana dia punya jawapan. Yang pertama, membaca doa kunut. Membaca doa kunut. Apa jawapan membaca doa kunut? Sunat ab'ad ke sunat hay'at? Membaca doa kunut. Tengok nota tadi. Membaca doa kunut. Tidak baca doa kunut, kita akan sujud sahwi. Jadi jawapannya adalah sunat ab'ad. Tulis ya. Kamu tulis, jangan kamu garis. Okey, berselawat ke atas Nabi Muhammad semasa doa kunut. Membaca selawat ke atas Nabi Muhammad semasa doa kunut. Apa jawapannya? Membaca doa. Berselawat nombor 2. Berselawat ke atas Nabi. Berselawat ke atas Nabi semasa doa kunut. Apa? Itu adalah sunat ab'ad. Membaca tasbih ketika sujud. Membaca tasbih ketika sujud. Itu adalah, boleh tukar color. Kita jawab, kalau hay'ah kita pakai hijau. Kita pakai hijau kalau hay'ah.
Okey. Membaca tasbih ketika sujud yang kedua. Yang kedua. Okey. 4. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini apa? Kita sudah belajar tadi. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan. Apa? Sunat abad kah? Sunat hayat. Mengangkat tangan. Gini. Coba jawab dulu. Sudah mau tahu. Kamu jawab apa? Mengangkat tangan, sunat merah kah hijau tuh kamu mau tulis. Sunat hayat. Mengangkat. Ingat kalau mengangkat tangan. Apa? Sunat hayat. Membaca wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad ketika tahiyat akhir. Itu adalah sunat abad. Sunat abad. Okey, memberi salam yang kedua. Memberi salam yang kedua. Itu adalah sunat hayat. Salah. Sorry. Macam mana? Sorry. Biarlah kamu nampak juga tu kan? Membaca Allahumma salli ala Muhammad dalam tahiyat awal. Membaca Allahumma salli ala Muhammad dalam tahiyat awal. Itu adalah sunat abad. Berselawat ke atas keluarga Nabi dalam doa kunut. Sunat abad. Okey. Seterusnya kita pergi yang pergi yang kedua. Okey. Luqman tertinggal amalan berikut. Apakah yang perlu dilakukannya? Duduk tahiyat awal. Dia terlupa duduk tahiyat awal. Dia ingat, kalau sunat abad tinggal kita sujud sahwi. Kalau sunat hay'ah tertinggal tidak sujud sahwi. Baik, jadi apa yang kita patut buat? Kita garis. Duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Bukan dia duduk. Maksudnya di atas tu kan arahannya Luqman tertinggal. Maksudnya Luqman tertinggal duduk tahiyat awal. Dia tidak duduk tahiyat awal. Dia perlu sujud sahwi ke tidak? Perlu. Itu adalah sunat abad. Lupa Ustazah. Kejap. Jadi dia perlu dituntut sujud sahwi. Okay. Melafazkan takbir intiqalat ketika mengiringi perpindahan perbuatan dalam solat. Dia sudah baca ni, terus dia sujud, terus dia rukuk tanpa Allahu Akbar. Sunat abad ke sunat hayat? Dia melafazkan, dia tidak lafaz pun Allahu Akbar. Perlukah sujud sahwi? Tidak perlu. Pergi ke bawah. Okay. Membaca selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat awal. Membaca, maksudnya dia tidak baca selawat Allahumma salli ala Muhammad dalam tahiyat awal. Dia perlu sujud sahwi. Itu adalah sunat abad. Baik, membaca surah selepas maksudnya Luqman yang keempat. Luqman tidak membaca surah selepas surah Al-Fatihah. Tidak perlu. Salah. Sini. Nanti. Macam mana padam Ustazah lupa sudah macam mana padam. Jangan kamu buat puring begitu. Kamu kas betul lah. Berselawat ke atas. Maksudnya Luqman tertinggal berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad semasa doa kunut. Dituntut sujud sahwi. Membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Dia tidak membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Dia tidak baca doa. Tidak perlu. Berselawat. Luqman tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad semasa doa kunut. Dia tidak berselawat. Apa jawapannya? Dia tidak berselawat. Berselawat ke atas Nabi Muhammad semasa doa kunut. Perlu sujud sahwi.
membaca selawat Ibrahimiyah. Dia tidak baca selawat Ibrahimiyah. Tidak perlu. Paham gak tuh? Paham lah kan? Kamu ikut saya mula-mula Ustazah garis. Oke. Stop. Pergi sebelah. Oke, antara ini. Pilih dan tulis. Pilih dan tulis sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Oke, jadi yang pertama tuh membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Tulis. Ini adalah sunat hai'ah. Oke. Berdiri semasa membaca doa kunut. Berdiri semasa membaca doa kunut. Itu bukan sunat hai'ah, itu sunat ab'ad. Oke. Membaca tasbih ketika ruku' dan sujud. Ini adalah sunat hai'ah. Membaca selawat ke atas Nabi semasa tahiyat awal. Jangan, itu sunat ab'ad. Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Itu adalah sunat. Oke. Apa lagi nih? Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Oke. Duduk iftirash dan duduk tawarruk. Ya. Membaca doa kunut, itu sunat ab'ad. Duduk tahiyat awal, itu sunat ab'ad. Baik, jadi tolong siapkan kerja kamu dan hantar kepada Ustazah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.